Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 38, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sifat maknawiyah bagi dua sifat. Mana dua sifatnya? Idrak dan takwin. Sifat maknawiyah bagi dua sifat. Mana dua sifat? Pertama idrak dan takwin. Sifat idrak ada maknawiyah dia, sifat takwin ada maknawiyah dianya. Kemudian apakah makna kaunuhu sifat maknawiyah? Terdahulu telah dibicarakan berkaitan dengan makna bagi sifat maknawiyah. Berkata setengah ulama muhakkikin yang mutaakhirin, ulama muhakkikin, ulama yang tahqiq, ulama yang kejam, itu muhakkik. Tahqiq yang biasa saya sebut berkaitan dengan belajar ilmu tauhid, kena sapa tahap tahqiq, fardu ain itulah. Ilmu tauhid yang wajib fardu ain kita mengetahui ni, biarlah mengetahui siapa tangga tahqiq. Tahqiq ni kejap, jelas, kemah, nak kata. Jangan ada longgar-longgar. Jadi apabila nak mengetahui dengan tahqiq ni, dengan kejap, jelas, yang dahulu-dahulu saya biasa sebut dengan cerak. Cuma kurang sebutlah ceraknya sebab orang tak faham. Dia kata cerak tak ada teranung, dia kata. Saya kata pelik juga, kenapa cerak tak adanya? Kita cakap juga cerak. Kalau kamu pergi, cerak boleh. Kan? Ni perginya tidak. Tapi kalau kamu pergi, cerak boleh. Ada tak cerak kita? Dia cakap kita kata kan? Apa cerak? Sahih pasti boleh macam orang lain juga. Itu cerak. Jadi biasa saya ngaji dulu sebut tahqiq ni cerak. Jadi saya duk ngajar sebut cerak tu kena-kena orang dengar tu tak faham apa cerak. Mana tahqiq ni kemah, jelas atau tahqiq. Jadi nak memastikan kita mengetahui dengan tahqiq, asas-asas ilmu tauhid, ilmu akidah, kita kena mengetahui juga jalanan-jalanan yang salah. Nama apa jalanan yang salah tu, tahu nama lagi bagus. Tahu nama lagi bagus. Salah tu
Tapi kalau salah tu nama kita tak tahu tak apa. Tapi kena tahu. Pegangan seumpama ni salah. Jadi sebab apa nak kena tahu? Sebab kita nak supaya hak pegangan ahli sunnah wal jamaah tu kita tahu dengan tahqiq. Kejap jelas. Maknanya kalaulah adalah orang-orang yang berkenaan yang memang orang-orang yang dianggap tinggi oleh masyarakat, tiba-tiba dia bawa pegangan yang salah, kita dengar tu salah. Ini salah. Sebab apa? Sebab tahqiq dah kitanya, kejap dah kita, jelas dah kitanya manakah akidah ahli sunnah wal jamaah, manakah akidah yang salah. Mari siapa sekalipun kalau dia ajar tu salah, kita jelas salah tu buat tahqiq sungguh. Mari orang mengajar ni orang baru, muda sangat lagi orang mengajar ni, kita pun rasa macam ya kedok budak ni. Ya kedok budak ni boleh kedok ni ilmu akidah ni, bukan ilmu furu' agama, cabang agama, fiqh contohnya. Ini mak akidah ni. Dia pun mengajar, kita dengar, comel. Comel mana apa ni? Hak dia ajar tu kita tahqiq, itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun mula-mula kita tengok kepada orang ajar yang tak kita kenal lagi, baru-baru mari contohnya, kita rasa macam dah sebab ilmu akidah. Ilmu akidah ni kena pastikan molek nak belajar dengan siapa. Tapi makna kita dengar tu jelas. Kejap kita, tu betul dia ajar, betul. Comel dia ajar. Mari macam mana orang sekalipun dia angkat macam mana sekalipun, disebut macam mana sekalipun, kalau hak dia ajar tu salah, kita tahu salah. Tu tahqiq tu. Tapi apabila ditanya, kamu kata salah tu macam mana? Cuba kamu perjelaskan. Nak suruh perjelaskan, saya tak pandai lah setakat tu. Mana tapi hak kita tahu betul salah tu tahqiq. Itu hak qada fardu ain kitanya. Kita boleh menjelaskan, boleh menyatakan salah tu macam mana, itu fardu kifayah. Seelok kena tahu jugalah. Sebab terkadang kita kata salah, orang kampus soal, siapa tu yang awak kata salah tu? Berani awak kata salah. Salah macam kok jalan mana salah? Kena urah lah. Tapi tak pandai nak urah, tak erti fardu kifayah. Jadi macam mana kita nak pastikan orang yang dengar tu tidak ikut salah tu? Biar ke dia lah. Biar ke dia macam mana? Kalau yang bertanya tu anak cucu kita sendiri, nak biar ke dia macam mana? Kita bawa anak kita pergi satu program, orang yang hebat-hebat, kita pun kata hak yang ajar tu salah orang salah kok mana ayah siapa dia tu ayah berani ayah kata salah. Macam mana salah? Kok mana salah? Ayah tak pandai. Adakah anak kita nak ikut kita yang tersalah ataupun nak ikut orang hak hebat? Tu kata penting hak ni. Tapi fardu kifayah boleh menghuraikan, boleh menjelaskan. Tapi untuk kita sendiri fardu ain tahqiq. Satu-satu akidah yang kita belajar, kita duk pegang hak asas hak fardu ain lah ni. Biar siapa tahqiq. Tu tahqiq. Muhaqqiq ni ulama yang tahqiq lah. Dia muhaqqiqin ni, dia ada muhaqqiqin, dia ada mudaqqiqin. Hak daqiq ni hak halus lagi. Hak tahqiq ni jelas, cerak, nyata. Hak daqiq, mudaqqiqin, daqiq ni halus. Jadi muhaqqiqin ni ulama yang tidak berkata satu masalah kecuali didatangkan serta dengan dalil. Tu muhaqqiq. Kalau sebut kata mudaqqiq, satu masalah didatangkan satu dalil, kemudian didatangkan dalil atas dalil pula. Ni panggil apa ni? Dua lapis dalil tu. Dia panggil mudaqqiqin, dia panggil. Muhaqqiqin, mudaqqiqin. Dia kena tahu jugalah istilah ilmu ni. Berkata setengah ulama muhaqqiqin, ulama yang tahqiq dia panggil. Ya mutaakhirin. Ni bahasa Arab betul ni. Mutaakhirin ni ulama yang akhir-akhir. Kemudianlah
ulama yang kemudian. Tahu dah akhir-akhir kan? Takhir takkan tak tahu. Takdim tahu dah. Takhir takdim tahulah. Jamak takhir jamak takdim tu kau tak tahu kau. Jamak takhir jamak takdim. Jadi mutaakhirin ni ulama yang kemudian. Mutaqaddimun ulama yang dahulu. Memang Arab tapi kita dengar pun kita perasan dah tu. Mutaakhirun, mutaqaddimun. Apa dia mutaakhirun? Ulama yang kemudian. Apa dia mutaqaddimun? Ulama yang dahulu. Dia di kalangan ulama tauhid, di kalangan ulama fiqh ada berlakulah dua tu. Oh ni pandangan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i yang mutaakhirun. Ya, dia kata gitu. Ini pandangan di kalangan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i yang mutaakhirun, yang kemudian. Mana Imam Ibn Hajar, Imam Syekh Ramli, dia panggil ulama fiqh bermazhab Syafi'i yang mutaakhirun. Syekh Zakaria Al-Ansari contohnya, Syekh Khatib Syurbini contohnya, dipanggil ulama fiqh yang masyhur. Tapi ulama fiqh yang mutaakhirun, kurung yang ke-9, kurung yang ke-10, atau mutaakhirun dia panggil. Ni hak ulama tauhid yang mutaakhirin. Mutaakhirun, mutaakhir tengok tepatlah. Hak mutaakhirun ke mutaakhir tengok tepat. Jadi mutaakhirin di sini yang masyhurnya mengatakan bahawa lepas daripada 300 tahun dipanggil mutaakhirun, 300 tahun ke awal dipanggil mutaqaddimun, ataupun dikenali sebagai ulama khalaf dan juga dikenali sebagai ulama salaf. Ini semua perkataan-perkataan yang kita nak kena ambil tahu. Sebab terkadang kita dengar dalam pengajaran-pengajaran itu pandangan ulama salaf, itu pandangan ulama khalaf. Kita kena tahulah salaf ni siapa. Ulama 3 kurung yang pertama. Kurung kita tahu dah. 100 tahun 1 kurung, 100 tahun 1 kurung. Jadi 3 kurung yang pertama dengan bahawa 300 tahun Hijri ke bawah. Ke mana? Ke bawah. Ke sebelum lah. Ke sebelum. Imam Syafi'i ulama salaf, itu contohnya. Imam Asy'ari, Imam Maturidi ulama khalaf, kurun yang keempat. Jadi salaf 3 kurung yang pertama, khalaf mula daripada kurung yang ketiga sampai ke belakang, atau khalaf dia panggil. Ataupun dipanggil mutaqaddimun, mutaakhirun. Ada setengah pandangan mengatakan mutaqaddimun, mutaakhirun ni letak di 500 tahun. 5 kurung yang pertama. 5 kurung yang pertama mutaqaddimun lagi. Maknanya hak 500 tahun Hijri turun ke belakang ni, mutaqaddimun. 500 tahun pergi ke depan ni, sampai ke akhir tu. Itu dipanggil mutaakhirun. Ada berbeza pandangan pula. Tapi yang masyhurnya mutaakhirin, hak ulama selepas daripada 300 tahun Hijri. Mana lepas ada 3 kurun yang pertama dipanggil mutaakhirun. Berkata setengah ulama muhaqqiqin yang mutaakhirin, apabila telah sabit bagi Allah, telah tetap bagi Allah sifat idrak dan sifat takwin, yang termasuk juga sifat Allah yang wajib diketahui secara tafsil, secara satu-satu, bukan setakat wujud sampai kaunuhu mutakalliman saja 20. Sifat idrak takwin pun setengah daripada sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Tapi jalanan hak
tambah takwin idrak ni jalanan yang tidak muktamad dan tidak masyhur. Yang jalanan yang muktamad 13 sifat wujud sampai ke kalam. Jalanan yang masyhur 20 sifat wujud sampai kepada kaunuhu mutakalliman. Tapi jalanan yang tidak muktamad dan tidak masyhur bukan 20, tambah lagi 2, idrak dan takwin. Idrak dan takwin hak bicara terdahulu panjang dah. Yang mana dalam kitab Pati Paridah ni bukan sebarang-sebarang jugalah. Sebab kita kadang-kadang macam sebut ngelepah lah, kita bertukar-tukar kitab dah sifat 20 kita belajar. Satu kitab. Orang kita mustahak kitab banyak belajar. Lepas tu faham tak? Tak faham pun dia kata. Tapi waktu tu belajar. Kalau sebut kata satu kitab, saya belajar dah. Sebut kitab ni saya belajar cak kali dah. Dah tolong ceritalah masalah ni macam mana. Saya dah erti. Hak dah kita kata belajar dah berulang kali tu dia cerita moleklah masalah ni. Habis kitab berulang kali reti pun dah oyak sangat habis kitab pak malu je. Kita kadang gitu tu dia penting. Yang mana kadang-kadang kita belajar satu kitab tauhid hak bukan hak besar lah sebab pandangan kita lah maknanya. Tapi tak pernah jumpa pun lagi kita cerita bab sifat idrak, sifat takwin. Ni Pati Paridah kecil je tuang dia. Kecil je ni. Kita Pati Paridah ada cerita bab idrak, ada cerita bab takwin. Walaupun jalanan ni bukan jalan yang muktamad, ambil lah. Kena faham apa makna sifat idrak, apa makna sifat takwin. Idrak dengan makna mendapat. Allah Ta'ala dapat perkara tu licin ke, kasar ke, wangi ke, busuk ke, benda ni manis ke, masin ke, dengan sifat idrak. Jalanan yang muktamadnya dengan sifat ilmu. Ada ni dengan sifat idrak. Kemudian pergi pula kepada takwin. Jadi Allah yang bersifat ketakwin lah yang mengadakan segala-gala perkara. Dan mana pula sifat kudrah. Sifat kudrah ni bukan mengada. Sifat kudrah ini perkara yang asalnya tiada, antara kekal tiada dengan jadi ada sama berat. Maka fungsi ta'alluq sifat kudrah memberatkan perkara yang tiada tadi ni kepada ada, takwinlah yang mengadakan. Dia gitu. Kemudian perkara yang sedang-sedang ada, contoh kita sekarang kekal ada, ditiadakan sekarang, sama berat, boleh terima belaka. Akal boleh terima, kekal ada, boleh terima akal. Ditiadakan sekarang, diterima akal. Jadi antara dua tu sama berat, kekal ada dengan ditiadakan. Kemudian kudrah lah yang memberatkan sebelah kekal ada, takwinlah yang mengekalkan ada. Ataupun sebaliknya, kudrah lah yang memberatkan sebelah tiada, takwinlah yang meniadakan kita. Dia bagi dulu gitu. Itu atas jalanan Maturidiyah. Ada perjalanan Imam Asy'ari, kesemua yang kita cerita tadi itu adalah ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah, kerjaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Hak dalam kitab kita ni takwin ni bagi dua. Kudrah di permulaan, takwin di kesudahan. Tapi hak Allah Ta'ala belakalah. Cuma bahagian memberatkan perkara tu kepada sebelah ada ataupun tiada, itulah ta'alluq fungsi sifat kudrah. Mengada meniada sungguh, itu ta'alluq fungsi bagi sifat takwin. Situ je. Tapi
baliknya kepada hak Allah Ta'ala berlaku. Kudrah pun sifat Allah, takwin pun sifat Allah. Tapi jalanan yang muktamad, jalanan Imam Asy'ari, kesemua tu adalah ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah yang kita dalam rukun iman kita sebut sebagai qadar. Qada, qadar. Cuma saya tak ingat di Masjid Bukit Payung ni saya bawa qada qadar ke qadar dan qada. Saya sendiri pun tukar. Kadang-kadang setengah tempat saya bawa jalanan qada qadar. Kadang-kadang saya bawa jalanan qadar dan qada. Sebab dia dua jalanan di situ, jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi, yang berbeza atas panggilan hak rukun iman yang keenam. Beza atas panggilan. Pegangan sama. Satunya Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Yang keduanya sampai masa semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah. Sama je ni. Jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi sama. Hak bab pegangan. Nama tak sama. Ketentuan Allah pada azal, jalanan Imam Asy'ari sebut nama qada. Jalanan Imam Maturidi bukan qada, tu qadar lah tu. Situ je lah. Kemudian sampai masa berlaku, semua yang berlaku tu perbuatan Allah. Hak pandangan Imam Asy'ari, ketentuan azali qada, hak Allah Ta'ala buat sekarang ni qadar. Situ. Sebaliknya jalanan Imam Maturidi, hak ketentuan tu qadar, hak Tuhan buat sekarang kudrah ni qada. Jadi sama ada qada qadar ataupun qadar dan qada. Lain tu. Bukan lain dari segi pegangan. Pegangan sama, ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Tapi yang berbeza hanyalah sebutan. Jadi antara ketentuan Allah dengan perbuatan Allah akan disebut ketentuan lah dahulu, diumpamakan sebagai pelan. Kemudian perbuatan Allah diumpamakan sebagai pelaksanaan. Mestilah antara pelang yang azali dengan pelaksanaan sekarang akan disebut pelang dahulu lah. Jadi kalau kita dengar orang mengajar ataupun kita tengok dalam kitab beriman dengan qada dan qadar, jalanan Imam Asy'ari. Ni nak kena sahih ni. Orang lain mari mengajar sebab bertukar pula dah qadar dan qada, qadar dan qada. Itu jalanan Imam Maturidi. Hanya tukar pada nama je, bukan pegangan. Pegangan sama. Ada ni. Ya, ni pun mustahak juga kalau kita tak tahu seumpama ni, kita akan jadi terkeliru. Memang ada kitab qada qadar, ada kitab qadar dan qada. Ni saya pernah sebut ni dalam satu sekolah rendah. Tapi sekolah rendah ni hak swasta, hak sendiri. Hak mata pelajarannya banyak hak agama. Jadi daripada jauh 1 sampai jauh 5 tu memang ada tajuk berkaitan dengan rukun iman yang ke-6. Cuma jauh 1 rekah, naik jauh 2 panjang sikit, naik jauh 5 tu lagi panjang huraian. Comel lah tu. Ni kita cerita ni hak kitab tauhid lah ni. Hak buku tauhid. Buku fiqh buku lain pula. Hak jauh 1 qadar dan qada. Naik jauh 3 rasa, jauh 3, jauh 4, jauh 5 qada dan qadar. Tu atau orang ngajar pula. Sebab jauh 1 tu qadar dan qada. Naik darjah kemudian tu bertukar pula dah sekolah yang sama. Tapi buku lain lah, buku darjah lain. Sekolah sama. Dia sudah bertukar kepada qada dan qadar. Maka orang mengajar lah kena cerita. Yang kamu belajar, kalau kata baca dia jauh 1, jauh 3, jauh 4, jauh 5, kita sejauh 2 tak ada. Dia ingat gitu lah. Mana kalau kata dia jauh 3, buka dalam buku sekolah jauh 3 tu qada dan qadar, maka ustaz kena peringatlah. Ingat tak masa kamu jauh 1? Jauh 1 macam mana? Qada dan qadar ke qadar dan qada?
Tak boleh nak jawab. Okeylah tak nak jawab. Semuanya pergi masuk je satu semula. Gitu tau. Boleh. Penuh pula kelas. Tak ada penjarakan jadinya. Ada. Tanya tak nak jawab. Satu semula lah. Mana kena cerita lah. Hak terdahulu qadar dan qada pun boleh. Hak buku sekarang ni qada dan qadar boleh, tapi atas dua jalanan yang berbeza. Yang berbeza pegangan bukan, yang berbezanya hanya panggilan. Pegangan sama ketentuan azali, kemudian perbuatan Allah sama pegangan. Cuma sama ada ketentuan azali itu qada ataupun qadar, dan juga perbuatan Allah tu qada ataupun qadar, gitu je. Tapi dalam kitab-kitab lama kebanyakannya jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Dalam buku-buku baru dia banyak qadar dan qada, bukan qada dan qadar, buku-buku baru. Sebab ada di kalangan ahli lughah, ahli bahasa, dia lebih cenderung kepada qadar dan qada, bukan qada dan qadar. Tapi dalam kitab-kitab lama biasanya qada dan qadar. Jadi saya dah ingat sini ni, qada qadar ke qadar dan qada. Memang saya pun tukar-tukar kadang-kadang. Cuma hak saya tajuk rukun iman yang ke-6 yang terkininya hak dalam Terengganu FM tu lah hak saya sebut tu, hak kemarin, hak pagi kemarin pukul 10 suku tu, hak Terengganu FM Ad-Dinul Khalid. Saya bawa qada dan qadar. Qada dan qadar saya bawa tu. Jadi pembicaraan sekarang berkaitan dengan qada lah. Saya masuk bertajuk qada, perkara jahat. Perkara jahat, kufur dan maksiat datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah, selaras dengan sifat ilmu. Waktu hak bicara sekarang panjang lagi nak bicara tu. Lepas tu nak masuk tajuk qadar pula. Jadi sekarang ni kita nak ni pembicaraan hak takwin dengan kudrah ni. Hak takwin kudrah ni orang kena kenal tu lah. Tapi hak jalanan hak masyhur muktamaknya juga qadar kena ke kudrah lah, tak ada bicara takwin. Qadar ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Qadar jalanan Imam Asy'ari, Allah yang bersifat dengan kudrah yang menjadikan segala-gala perkara itu qadar. Ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Sini dak ni ta'alluq tanjizi hadisnya pergi kepada takwin lah, yang mengadakan, yang meniadakan. Itu hak bicara idrak dan takwin. Apabila telah sabit, telah tetap bagi Allah, hak wajib berpegang secara tafsil ni, sifat idrak, sifat mendapat, dan sifat takwin, sifat mengada, maka yang terlebih hampir, hak terlebih hampirnya kok ditambah pula lah sifat maknawiyah bagi keduanya. Idrak, takwin, kena tambah pula maknawiyah. Jadi tambah pula maknawiyah lagi 2, jadi 4. Jadi kesemuanya 24. Apa sebab terlebih hampirnya ditambah pula sifat maknawiyah bagi keduanya. Sebab apa? Sebab sebagaimana kudrah, iradah sampai ke kalam dipanggil sifat ma'ani, maka idrak dan takwin pun sifat ma'ani juga. Apabila idrak dan takwin sifat ma'ani juga, maka adalah maknawiyah bagi idrak dan takwin. Sifat ma'ani, sifat yang wujudi, sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibuka hijab, maka dapatlah melihat sifat ma'ani Allah. Zat Allah kita boleh lihat di hari akhirah dalam syurga. Sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmu sampai ke sifat kalam, sifat yang ada di zat Allah boleh tengok juga ni. Adapun sifat wujud kita bakak tak boleh tengok, tu reti je.
Tu saya biasa buat misal dengan sifat yang ada di zat kita. Yang kita nampak ni zat diri. Jadi zat diri ni bersifat dengan sifat wujud. Boleh nampak tak sifat wujud? Tak boleh nampak sifat wujud. Hak ada tu zat. Kemudian zat ni sekarang kekal. Tidak dimatikan lah, kekal. Ada tak sifat kekal? Tak ada, reti je. Selagi belum dibinasakan, maka zat ni bersifat dengan kekal. Ada tak sifat kekal? Tak ada, cuma reti je. Kedua mana sifat kekal? Duduk atas kepala, duduk perut, duduk kaki. Ni kekal sekarang ni, belum dibinasakan Allah. Mana sifat kekal? Tak ada, reti je. Selagi zat tubuh ni tidak dibinasakan oleh Allah, maka zat tubuh ni bersifat dengan sifat kekal. Mana sifat kekal? Tak ada. Ni bersifat dengan sifat seorang, bukan dua orang. Dua orang tu kembar siam. Kembar siam tak boleh. Bukan kembar siam. Dilahirkan dalam keadaan melekat. Maknanya seorang. Satu. Mana seorang? Mana satu? Tunjuk ni zat. Mana seorang? Mana satu? Tak ada, cuma reti je. Tidak berbilang, tidak berdua, dinamakan satu. Gitu je. Yang ada pening je. Ustaz kata tak nampak sifat seorang. Tu duduk, tu zat. Apa sifat yang ada? Sifat yang ada, contoh sifat makni, sifat yang ada. Mana contoh sifat makni di kita? Warna kulit. Itu sifat makni tu. Ada tu. Boleh tengok tu. Itu contoh. Mana sifat makni laginya? Sifat yang ada. Kudrah, tenaga yang Tuhan letak di tubuh kita ada. Kita nak tengok boleh ke tak? Nak tengok tak boleh, tapi rasa boleh. Boleh rasa. Ada tu. Ke tak boleh rasa? Sebelum tu kita agak lemah, letih, lesu. Kemudian jadi kita pun makan obat ke apa semua ke, Tuhan pun letak kudrah di tubuh kita. Kita rasa tak? Rasalah segar berasa. Tu sifat kudrah, sifat yang ada dia panggil. Ada di tubuh kita, Tuhan letak. Tu dia panggil sifat ma'ani. Jadi apabila sifat tu sifat ma'ani, sifat yang ada, dia kena ada maknawiyah dia. Kaunuhu tu kena ada. Wujud kidam bakak bukan sifat yang ada, maka tak ada lah kaunuhu dianya. Gitu je lah. Kalau kita bicara dah dahulu, panjang dah tu. Hak pengertian sifat maknawiyah dia, daripada kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Iaitu sifat maknawiyah bagi keduanya, bagi sifat idrak dan sifat takwin. Pertama, kaunuhu ta'ala mudrikan. Itu pertama. Lepas tu bawah tu, kedua, kaunuhu ta'ala mukawwinan. Pertama, kaunuhu ta'ala mudrikan. Kemudian turun dua baris ke bawah tu, kedua kaunuhu ta'ala mukawwinan. Dia tak ada titik tu. Dia pakai sekali je. Pertama, kemudian turun dua baris ke bawah. Kedua, kaunuhu ta'ala mukawwinan. Itu maknawiyah bagi idrak dan takwin. Yang mana idrak dan takwin adalah sifat ma'ani juga, sifat yang ada juga. Apa terjemahan kaunuhu ta'ala mudrikan? Erti kalau kita biasa kok, ertinya. Kita biasanya tau. Ertinya ni erti terjemahan kepada kaunuhu ta'ala qadiran. Terjemahan dia daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu kitanya, keadaan Allah Ta'ala tu kaunuhu ta'ala. Kaunuhu ta'ala terjemahan dia keadaan Allah Ta'ala mudrikan, yang mendapat. Itu hanya terjemahan balik bahasa. Yakni nak kita nak
Apa dia? Apa maksud dia? Tadi keadaan Allah Ta'ala yang mendapat itu hanya terjemahan daripada bahasa Arab kaunuhu Ta'ala mudrikan kepada bahasa Melayu. Itu dipanggil terjemahan. Apa maksud kaunuhu Ta'ala mudrikan? Yakni ada sifat idrak pada zat Allah. Ada sifat idrak pada zat Allah. Kita ingat balik dah. Terdahulunya muka surat sebelah je. Muka surat 34. Sekarang ni 38 belek sekali sebelah belakang, yang kedua tu 34 tu. Cuba kita tengok semula sifat maknawiyah yang 7. Pertama, kaunuhu qadiran, keadaan yang kuasa. Itu terjemahan tadilah, keadaan yang kuasa. Erti ni daripada maksud. Jadi ni kaunuhu ta'ala mudrikan, erti keadaan Allah yang mendapat, itu terjemahan. Yakni ada sifat idrak pada zat, itu maksud. Sekarang ni Pusat 34, kaunuhu qadiran, keadaannya keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, terjemahan. Maksudnya apa? Erti tu bagi maksud pula. Apa maksud keadaan yang kuasa? Terjemahan daripada Arabnya kaunuhu qadiran, maksudnya ada kudrah pada zat Allah. Atas qaul yang pertama, atas pandangan Imam Asy'ari, kaunuhu ta'ala qadiran, terjemahan keadaan Allah yang kuasa. Apa makna keadaan Allah yang kuasa? Jalanan Imam Asy'ari, ada kudrah pada zat Allah. Ada kudrah di zat Allah. Itu makna kaunuhu qadiran. Dan apa makna kudrah pula? Sifat makni yang ketujuh. Sifat makni ketujuh kudrah, sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Itu makna kudrah. Makna kaunuhu qadiran pula, ada kudrah di zat Allah. Sama ke lain-lain? Sama pada maksud, lain-lain pada sebutan. Lain lah. Kudrah lain, kaunuhu qadiran lain. Kudrah terjemahan dia kuasa, kaunuhu qadiran terjemahan dia keadaan Allah yang kuasa. Lain lah, lain pada sebutan. Makna dia sama. Sifat yang ketujuh kudrah sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Kaunuhu qadiran sifat yang ke-14, keadaan Allah yang kuasa. Apa maksud dia? Ada kudrah di zat Allah. Kalau begitu kok, kudrah dengan kaunuhu qadiran memang sifat lain-lain, terjemahan pun lain-lain, tapi makna dia sama. Oleh kerana makna sama inilah, atas jalanan Imam Asy'ari cukuplah berpegang dengan kudrah sahaja. Tidak berpegang dengan kaunuhu qadiran pun tak apa, sebab makna dia sama walaupun sifat tu sifat lain. Jadi atas jalan Imam Asy'ari, kaunuhu qadiran sifat Allah, tapi cukup berpegang secara ijmal, secara ringkas sudah memada. Secara tafsir satu-satu detik tak payah, cukup dengan kudrah sampai ke kalam. Jadi atas jalanan Imam Asy'ari, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara satu-satu 13 sudah cukup. Dah maknawiyah 7 kaunuhu tu sifat Allah, sifat Allah juga, tapi maknanya sama dengan makna sifat makni. Jadi tak payah banyaklah. Jadi wujud sampai ke kalam sudah cukup. Ini atas jalanan Imam Asy'ari, kaunuhu qadiran sifat Allah, tapi maknanya apa? Ada kudrah di zat Allah. Macam sini ada sifat idrak pada zat Allah. Itu makna kaunuhu, tahu kaunuhu ta'ala mudrikan. Ada sifat idrak pada zat Allah.
Dia datangkan satu je makna. Dia hak sifat idrak, sifat takwin. Sifat takwin contohnya itu jalanan Imam Maturidiyah. Jadi kaunuhu mudrikan ni kena letak atas makna jalanan Imam Maturidi lah. Apa makna jalanan Imam Maturidi kaunuhu mudrikan? Kita balik kepada makna jalanan Imam Maturidi kaunuhu ta'ala qadir. Apa maksud dia? Hak tadi kaunuhu ta'ala qadiran, terjemahan dia keadaan Allah yang kuasa. Maksud dia ada kudrah pada zat Allah, tu jalanan Imam Asy'ari. Mana jalanan Imam Maturidi? Kalau kita betul-betul pakai jalanan sifat 20, kita betul-betul pakai jalanan Imam Maturidi, kita kena berpeganglah kaunuhu qadiran atas pengertian maksud hak Imam Maturidi. Mana pengertian maksud hak Imam Maturidi? Kaunuhu ta'ala qadiran, maksudnya pertambatan kudrah dengan zat Allah. Payah pula jadinya. Itu sifat 20. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa. Itu baru terjemahan. Apa maksud kaunuhu ta'ala qadiran? Maksudnya ada kudrah pada zat Allah. Tak betul? Jalanan sifat 20 tak betul. Itu jalanan sifat 13. Ni kadang-kadang ni dia bawa jalanan sifat 20, jalanan Imam Maturidi. Kaunuhu ta'ala qadiran, keadaan Allah yang kuasa. Terjemahan dia pun letak apakah maksud keadaan Allah yang kuasa. Maksudnya ada sifat kudrah pada zat Allah. Tak betul. Tak betul dengan jalanan Imam Maturidi hak sifat 20. Itu betul atas jalanan Imam Asy'ari sifat 13. Sekarang ni kamu sebut sifat 20, kamu hurai ikut sifat 13. Tak betul lah gitu. Apa maksud kaunuhu qadir atas jalan sifat 20? Ini pertambatan kudrah dengan zat Allah. Apa pula pertambatan ni? Jadi sekarang ni zat Allah, zat yang ada. Sifat kudrah Allah, sifat yang ada. Jadi macam mana sifat kudrah nak ada di zat Allah? Kaunuhu qadiran lah, seolah-olah yang tambah sifat kudrah pada zat Allah. Jadi payah jadinya. Tak patutlah sifat 20. Jadi sifat kaunuhu qadiran ni seolah-olah yang kalau sebut kata pertambatan, tambahlah. Ada setengah kitab pelekat. Pertambatan tambah ni bunyi macam tali. Kalau kata yang melekatkan bunyi macam gam. Kena waktu tu diqul ibarah lagi dipanggil. Payah nak buat ayatnya, nak suruh faham. Kita dulu makna lain. Apa makna? Kaunuhu qadiran, sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Apa makna melazimi? Bereke. Apa makna bereke? Dari awak pula jadinya. Melazimi ni bereke lah. Ada kudrah di zat Allah, maka sungguhlah kaunuhu qadiran di zat Allah. Bereke gitu lah. Tapi bereke ni bukan dulu kemudian, sebab kudrah pun qadim, kaunuhu qadiran pun qadim. Bukan kata kudrah dahulu, kaunuhu qadiran mengiringi. Jadi kudrah jelah qadim, kaunuhu qadiran jadi baharulah pulanya. Bereke maknanya bereke apa bereke? Allah dia ni bereke semua. Bereke. Ngikut bereke tu. Bereke. Tengok je pakai baju siap. Nak bereke tu. Nak bereke. Tak apa gitu. Allah dia ni bereke semua. Nak kilah kain tak boleh. Aku tu cakap nak kilah kain tak boleh. Baru tak boleh nak kilah kain. Duduk dekat sangat nak kilah pun masuk dalam kain kan. Tu marah. Dia tu Allah. Nak kilah kain. Itu sungguhlah gelewak. Lama-lama duk gelewak gitu makan siku.
Itu berakal. Makna melazimi tu, apa makna melazimi? Kaunuhu qadiran, satu sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Ada sifat kudrah, maka sungguhlah di Tuhan kaunuhu qadiran. Itu melazimi. Kenapa jadi melazimi? Kerana seolah-olahnya kaunuhu qadiran ni lah yang tambah, yang ikat sifat kudrah di zat Allah. Tu. Ini jalanan sifat 20. Jalanan Imam Asy'arinya tak payah pelekat-pelekat dah lah. Kudrah ada di zat Allah, cukup lah. Adanya macam mana? Tak payah dah. Adanya macam mana? Sebab kudrah sifat yang ada. Boleh tengok sifat kudrah di hari akhirat. Wujud, kidam, bakat bukan sifat yang ada. Jadi kudrah sifat yang ada. Macam mana sifat kudrah ada di zat Allah? Tak payahlah. Ni pakai contoh. Kalau misal kepada kita, sifat putih di kertas, misal pada makhluk, putih di kertas. Kertas adalah zat. Putih adalah sifat ma'ani, sifat yang ada. Kita boleh tengok warna putih tu. Jadi lepas tu kertas tu baharu ke, lama ke, kertas tu sehelai ke, itu dipanggil sifat yang tak ada. Kan putih kan, dia ada sifat, kertas kan dia ada sifat kok. Sifat apa? Kertas baru. Tu sifat. Kertas lama, kertas buruk. Tu sifat. Jadi baru tu sifat ada tak? Tak ada, sifat tu cuma reti. Kertas ni baharu, kertas ni lama, kertas ni sehelai, satu je kertas. Tu pun sifat yang kita reti juga tak ada. Kertas ni putih ada. Putih ada. Dipanggil sifat ma'ani. Jadi kertas satu perkara yang lain, zat. Putih satu perkara yang lain, sifat. Jadi macam mana putih nak ada di zat kertas? Kaunuhu abyad, satu sifat lain pula yang melekatkan putih di kertas. Tu kaunuhu abyad, maknawiyat dia panggil. Kalau kita balik pada jalan Imam Asy'ari, tak payahlah. Cukup setakat putih ada di kertas. Dah putih nak lekat di kertas tu, nak lekat tambah ngapa? Tak payah dah. Tu mudahnya. Lepas tu kalau kita balik pada sifat 13, sifat 20, hak mudah sifat 13 lah. Itu jalanan yang muktamad. Tapi kita handalang ambil hak payah, ambil sifat 20. Handalang lah kita lah. Ambil 20 kita ni. Handalang sangat. Tapi dak orang nak pikir, dak reti-reti pun kau nak qadirangnya. Dak reti ambil 13 sudah lah. Wujud sampai ke kalam jalanan Imam Asy'ari dak 20. Handalang 20. Kau nak qadirang ni nak kena faham molek. Lepas tu macam mananya hak kita tak faham sebenarnya kaunuhu ta'ala qadirang ni, tak ada masalah mana pun. Makna kita pegang sifat 13, mulut je cakap 20, hakikat pegangannya 13 saja. Sebab kita bukan nak pegang perkataan nama sifat, nak pegang maksud sifat tu. Bukan pegang perkataan, saya pegang perkataan kaunuhu qadirah. Tak pegang perkataan. Nak pegang maksud dia. Apa maksud kaunuhu qadirah? Maksudnya ada kudrah di zat Allah. Tu maksud sifat 13. Maksud sifat 20, kaunuhu qadirah, satu sifat yang melazimi bagi kudrah. Apa makna melazimi? Satu sifat yang seolah-olahnya yang tambah, yang jadi pelekat kudrah di zat Allah. Seolah-olah ni bukan ikat sungguh. Jadi beri salah fahaman, kata ada tali lah pulaknya. Kita kata pelekat, boleh buat pada salah faham, ada gam lah pulaknya. Lepas tu kalau kita faham dah,
Kaunuhu qadiran tu cukuplah kita pakai melazimi bagi qudrah. Gitu. Kaunuhu qadiran satu sifat yang melazimi bagi sifat qudrah. Ada qudrat zat Allah, maka sungguhlah kaunuhu qadiran di zat Allah melazimi. Melazimi macam mana? Seolah-olah kaunuhu qadiran tu yang tambah, yang ikat, yang menjadi ada kudrah di zat Allah. Itu jalanan sifat 20. Betul jalanan Imam Maturidi. Sebab kita di Terengganu ni dia agak itulah, kadang-kadang tak sapa juga dengan jalanan sifat 20. Cukup di tangga sifat 13. Kitanya sifat 20. Hura kata sifat 20. Tapi sampai masanya cerita sifat 13. Kaunuhu qadiran ada kudrah di zat Allah. Ada. Satu sifat yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah itu sifat 20. Jadi macam sini samalah ni, dia kena ada dua lah sini. Yakni ada sifat idrak pada zat Allah. Ini jalanan Imam Asy'ari. Kalau jalanan Imam Maturidi satu pertambatan sifat idrak dengan zat Allah gitu. Jadi seolah-olah kaunuhu mudrikan ni lah yang melekatkan sifat idrak pada zat Allah. Sebab sifat idrak sifat ma'ani, sifat yang ada, yang wujudi. Dia panggil sifat yang bahasa ada. Dia kadang-kadang kita belajar ni ada ketika mudah, ada ketika payah. Tapi ni hak bukan hak fardu ain. Selesai hak maknawiyah bagi ini sifat idrak maknawiyah yang pertama. Dan mustahil lawannya lawan sifat idrak. Dia selit hak mustahil. Jadi dia mustahil ni sepatutnya letak sebelum masuk maknawiyah lah. Cerita sifat idrak, sifat takwim bereh lawan kepada sifat idrak, lawan pada sifat takwim bereh, boleh pergi pada maknawiyah. Baru selit dengan sifat mustahil. Dia baru selit dengan sifat mustahil. Kenapa kitab terkadang tersusun, terkadang tidak tersusun? Dia kitab lama ni, dia kaedah dia terkadang dia tidak memudahkan, dia seperti memayahkan, seperti. Sebab apa? Sebab untuk memastikan bahawa kitab mereka bukan dibaca sendiri, tapi cari guru terlebih dahulu. Dia berbeza dengan orang sekarang. Seboleh-boleh ni nak tulis biar sangat-sangat mudah, biar orang boleh baca tanpa perlu cari guru. Jadi gitu. Dulu dah Wan susung gini ni. Mari mana pula mustahil ni? Kita duk cerita bab maknawiyah ni. Apa jadi selang-seli ni? Tak apalah, kata orang aja. Macam tadi. Kenapa datangkan maksud pada kaunuhu mudrikan satu je? Ada sifat idrak pada zat Allah. Apa dah mari dua? Hak macam mana kaunuhu ta'ala qadiran dahulu. Tu kena belajarlah. Tak boleh membaca sendiri. Dia bila membaca sendiri ni faham-faham lah. Kita membaca ni terkadang ni sebagai contoh. Kita baca, kita pun faham seumpama tu betul cakap. Orang kata awak cakap dah betul tu. Dah betul. Saya baca dalam surat khabar tu contohnya. Baca awak semula tengok. Kita baca semula. Oh, ya sungguh kita salah faham. Padahal ayat surat khabar ayat mudah je. Kena-kena kita salah faham waktu kita baca tu. Mudah pun kita boleh salah faham. Ini tambahan pula bab hukum hakam. Jadi hukum hakam pelik-pelik, bab pegangan ke bab pekoh ke pelik-pelik hukum hakam. Itu adalah membaca sendiri. Membaca sendiri tu timbulnya hak bawa pelik-pelik. Hukum hakam pekoh sangat mudah kalau kita orang ngaji. Tapi kenapa orang mengajar salah sangat-sangat ajar gitu tak betul tu bawa kok mana tu. Tapi kita dengar salah tu kita boleh faham dah.
Di mana kau dia salah faham? Daripada pembacaan sendiri ayat kitab tu dia tak faham. Gitu je lah. Lepas tu kadang-kadang kitab ni dia dulu dia agak bukan kata memudahkan. Sebab apa? Supaya kitabnya kena cari dia sebagai tuan kitab. Dia tulis kitab. Nak faham kitab dia kena belajar dengan dia, dengan tuan kitab. Tuan kitab meninggal dah, cari anak murid pada tuan kitab. Anak murid tuan kitab tak meninggal dah, cari pada anak murid pada anak murid. Meninggal dah, cari pada anak murid pada anak murid pada anak murid. Dia gitu. Jadi salsilah orang panggil. Bukan membaca sendiri. Jadi sini dia mari hak mustahil lawan kepada sifat idrak. Dan mustahil lawan sifat idrak iaitu tak ada sifat idrak pada zat Allah tu. Hak mustahil lawan pada sifat idrak. Kedua, ni kedua ni sifat maknawiyah yang kedua. Tadi pertama kaunuhu ta'ala mudrikan. Kedua tak ada titik, tak ada koma. Kedua kaunuhu ta'ala mukawwinan. Kaunuhu ta'ala mukawwinan. Arti ni balik bahasa terjemahan, keadaan Allah Ta'ala yang mengada. Yakni ni kepada maksud ada sifat takwin pada zat Allah Ta'ala. Jalanan Imam Asy'ari pula letak makna. Kalau jalanan Imam Maturidi sungguh kaunuhu ta'ala mukawwinan, pertambatan sifat takwin pada zat Allah. Sifat takwin sifat ma'ani, sifat yang wujudi yang ada. Kaunuhu mukawwinan lah yang seolah-olahnya yang melekatkan sifat takwin pada zat Allah Ta'ala. Mana kena balik kepada hak kaunuhu ta'ala qadirang lah. Jadi kita kaunuhu ta'ala qadirang tu pergi pada dua makna tu kena ambil molek tau. Kena ambil molek. Sebab kita dahulu surat 34 bukan sekali itu datangkan dua makna. Sampai ke 77. Diulang pada dah ulang. Yang kedua kaunuhu muridan, keadaan yang menghendaki, artinya ada iradah pada zat Allah, itu Asy'ari, atau pertambatan iradah dengan zatnya zat Allah, itu Maturidi. Ketiga kaunuhu aliman, terjemahan dia keadaan yang mengetahui. Apa maksud dianya? Ada ilmu pada zat Allah. Satu, jalanan Imam Asy'ari. Kedua, pertambatan ilmu dengan zat Allah. Sampailah kepada yang ketujuh, kaunuhu mutakalliman, keadaannya yang berkata-kata. Itu terjemahan. Apa maksud dia? Ada sifat kalam pada zat Allah, jalanan Imam Asy'ari. Pertambatan sifat kalam dengan zat Allah, jalanan Imam Maturidi. 3 kali berulang dengan ayat yang sama, cuma sifat lain-lain. Kita ingat tau. Baru muka surat sebelah barunya. Dia ada dua jalanan. Jadi sini pun dua jalanan lah. Kaunuhu mudrikan dan juga kaunuhu mukawwinan. Ada mustahil lawannya, lawan sifat takwin, iaitu tak ada sifat takwin pada zat Allah. Lawan bagi idrak dan takwin. Lawan bagi kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan tidak didatangkan. Sifat idrak ada lawan dia, sifat mustahil. Sifat takwin ada lawan dia, hak mustahil. Sifat kaunuhu mudrikan pun ada lawan dia, hak mustahil. Sifat kaunuhu mukawwinan pun ada lawan dia, mustahil. Jadi sifat wajib 4, hak tambahan ni. Idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan, lawan pun ada 4. Jadi semuanya 8. Kesemua sekali 58. Gitu. Mana 58 dalam kitab kita ni? Ni beritahu awal-awal. Nanti siapa masa boleh tanyalah. Boleh tag. Hak di muka surat. Muka surat
Dia tak ada dalam tu. Di muka surat 49. Surat 49. Tak apalah, saya baca cara laju. Tapi sampai masa surat 49 kat gitu boleh tanya. Surat 49 baris yang ke-8 daripada atas. Tajuknya mengikut khilaf pada terkandung. Jadi yang terkandung pada la ilaha illallah ni Muhammadur Rasulullah ada kata 50, ada kata 58, ada kata 36. Kata. Hak terkandung di bawah dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan terhimpun dan terkandung dalam dua kalimah itu 50 akidah, iaitu ialah mengikut kaul yang masyhur, iaitu kaul sifat makna 7 wajib diketahui dengan tafsil, serta tidak kira masuk sifat yang 4 dan mustahil lawannya 4. Mana jumlahnya 8. Hak tak masuk mana? Iaitu sifat idrak, yang kedua sifat takwin, yang ketiga kaunuhu mudrikan, yang keempat kaunu mukawinan, dan 4 lagi mustahil lawan kepada idrak, takwin, kaunu mudrikan, kaunu mukawinan. 8 semua. Jadi hak terkandung di bawah dua kalimah syahadah ni 50 ni jalanan yang masyhur, yang berpegang dengan kaunuhu qadiran sampai kaunu mutakalliman, tapi tak masuk 8 ni. Tak masuk idrak, takwin, kaunu mudrikan, kaunu mukawinan setelah awak 4 tak masuk. Jadi berapa semua? 50. Adapun kalau kita kira masuk yang 8 ini di atas 50 dahulu, jadilah terkandung dalam kalimah itu 58. 58 ni masuk. Kalau tak masuk idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan setelah awal 4 dengan 4 jadi 8, tak masuk tu. Tapi kaunuhu qadiran sampai kaunu mutakalliman masuk. Jadi jalanan sifat 20 yang terkandung di bawah la ilaha illallah Muhammad Rasul, jadi 50 kat mana? Sifat wajib 20 sampai kaunuhu mutakalliman, lawan di 20, 40 harus 1, 41. Sifat wajib bagi Rasul 4, lawan 4 harus 1 jadi 9. 41 campur 9 50. Itu jalanan sifat 20 sampai kaunuhu mutakalliman, tapi tak masuk sifat idrak takwin hak 8 lah. Jadi 50. Adapun kalau kira masuk 8 tu jadi 58. Yang terkandung di bawah kaunuhu, dia terkandung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan jika kita mengikut kaul yang rajih, kaul yang kuat dalil, iaitu wajib kita mengetahui jalan tafsir 13 jua wujud sampai ke kalam, nescaya terkandung di dalam dua kalimah itu 36 akidah. 36 sahaja, bukan 50, bukan 58. 36 nya ke mana? 13 sifat wajib bagi Allah wujud sampai ke kalam, lawannya 13, harusnya 1, jadi berapa? Jadi 27 campur dengan hak Rasul 9, 36. Ni jumpa ni 58. 58 masuk mana ni? Masuk idrak, masuk takwin, masuk kaunuhu mudrikan, masuk kaunuhu mukawinan. Cuma hak dalam kitab kita ni mustahil lawan kepada idrak didatangkan, mustahil lawan kepada takwin didatangkan, mustahil lawan kaunuhu mudrikan tak didatangkan, mustahil lawan kaunuhu mukawinan tidak didatangkan. Jadi kalau datangkan semua tu jadi 8. Idrak setelah lawan, takwin setelah lawan, kaunuhu mudrikan setelah lawan dia, kaun mukawinan setelah lawan jadi berapa? 8. Jadi 50 campur 8 yang terkandung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jadi 58. Kemudian hak jadual kita bawa di masjid Bukit Bayung ni 68. Duk mana dah jadual tu semua? Ke duk gulung lagi? Duk gulung lagi ke? Kita ingat tau. Kan katakan jadual tu kan budak frame.
free molek beli kedai free hak dalam tu yang terkandung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 68. Macam mana dikir 68? Tengok dalam tu dikir macam mana 68. Kita masyhurnya 50. 58 ni baru kita jumpa. 36 pun kita dah sedar hak mana 36. Yang tu kita dah sebutnya akidah 50, akidah 50, akidah 50. Hak tu hak masyhur kitanya jalanan sifat 20. Tapi dalam jadual kita tu 68 yang terkandung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkandungnya macam mana? Kena tengok semula. Dia masuk belah ke dalam tu. Terkandung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah termasuk beriman dengan malaikah. Masuk juga. Dan mustahil tak ada malaikah. Beriman dengan kita. Lepas tu lawan dia mustahil tak ada kita. Campur semua 68 lah jadinya. Beriman berlakunya kiamat, mustahil tidak berlakunya kiamat. Semua tu terkandung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi 68. Bawalah bunyi banyak, bawa hebat. 50 bunyi sikit, 68 bunyi banyak. Kita duit je nak bunyi banyak. Ni baru bunyi banyak 68. Tengok jadual tu molek disusun dengan dalil bagi sifat wujud kita bakok dengan dalil ayat Al-Quran. Macam mana tu? Dalam tu ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, ada istighna, ada iftikar di dalam tu, dalam jadual tu. Maka jadual tu memudahkan kita. Memudahkan kita. Tapi dalam tu 68. Ada kitab kita ni 3. Khilaf ulama 3. 50 masyhur, 58 bagi kita bicara idrak takwin kaun mudrikan, kaun mukawinan ni. Yang muktamadnya jalanan sifat 13 hanya 36. Ingat baik tu. Hok buta buku surat tu. Siapa masa nanti tanya semula tu. Ingat ke tak? Hok surat 49 sebab apa? Kena undur di pusat 38. Tapi situ ada belakalah didatangkan semua 8 tu. Sifat idrak, yang kedua sifat takwin, yang tiga kaunuhu mudrikan, yang keempat kaunu mukawinan, dan 4 lagi mustahil lawannya, jadi semua 8. Selesai bicara sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk pula harus bagi Allah. Harus bagi Allah ni pembicaraan yang terakhir yang berkait dengan sifat Allah. Nanti akan masuk pada bicara sifat Rasul. Jadi bicara haruh ni bicara yang terakhir berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.